Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita jumpa lagi untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 3 KSSR Semakan. Hari ini sains kita berada pada muka surat 102. Okey, jadi sebelum ini kita dah belajar berkenaan dengan ketumpatan. Di mana kita tahu bahawa ketumpatan tu maksudnya bahan yang lebih tumpat akan berada di dalam ataupun berada di bawah dan bahan yang kurang tumpat akan berada di atas. Contohnya, kalau batu lebih tumpat daripada air. Jadi batu tenggelam dalam air. Kalau kapas lebih ringan ataupun kurang tumpat daripada air, maka dia akan terapung di atas permukaan air. Air itu sendiri, kalau batu dekat dalam, maksudnya air kurang tumpat daripada batu. Tapi kalau air dekat bawah, kapas dekat atas kan. Jadi air lebih tumpat daripada kapas. Itu contohlah. Okey, jadi saya harap awak dah faham betul dengan maksud ketumpatan. Hari ini kita nak aplikasikan ataupun kita nak guna kenapa kita kena belajar ketumpatan ni. Sebenarnya ada sebab dia. Sebab dia ada kegunaan dalam kehidupan seharian kita. Jadi, aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Contohnya, apakah aplikasi ketumpatan dalam kehidupan? Contoh, bila kita ada satu bot. Dalam gambar ni kan, kita ada satu bot persiaran. Ni namanya bot persiaran kot. Yang untuk orang kaya-kaya biasa tu kan, dia nak bercuti, dia tak nak bercuti dekat dia tak nak bercuti dekat dekat mana-mana yang dekat tepi pantai apa semua, dia nak cuti dekat tengah-tengah laut contohnya kan. Jadi bot persiaran ni dia pergi ke tengah laut. Jadi dia boleh duduk kat situ 3 hari 2 malam. Kat situ ada tandas, kat situ ada dewan dekat dalam bot ni. Contohlah tengok pada saiz bot lah. Okey. Jadi bot ni bila dia berada di tengah-tengah laut, dia nak berhenti kat tengah-tengah laut tu. Okey, dia nak berhenti kat tengah-tengah laut tu, dia tak nak berjalan. Okey. Okey, bila dia tak nak berjalan, maksudnya dia tak nak benda tu bergerak lah. Tak nak bot tu bergerak dan dia akan matikan enjin. Takkan dia nak pasang enjin je lah. Lama-lama habislah minyak kan. Jadi dia matikan enjin tapi dia tak nak bot tu lari jauh. Jadi dia pun meletakkan sauh. Okey, ni nama dia sauh tau. Jadi sauh ni berat. Dia besi, dia sangat berat. Jadi bila dia letakkan sauh tu ke bawah, sauh tu akan jatuh ke dia akan jatuh ke ke bahagian dasar laut. Jadi bila dia jatuh ke dasar laut, dia akan keras, dia akan berat dan dia akan stay kat situ. Jadi kapal yang dekat atas dia tak akan boleh pergi mana-mana. Sebab sauh tu dia berat, jadi kapal tu huyuh hayang. Jadi dekat atas dia tak akan pergi tempat lain. Jadi sauh yang dibuat tu mestilah lebih tumpat daripada air. Kalau sauh tu tak tumpat, nanti sauh tu terapung. Macam mana nak sangkut macam mana nak lekat dekat daratan kan? Jadi kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Tapi ada persoalan kat sini. Kapal timbul dekat permukaan air, sedangkan kapal tu besar kot. Kan? Kenapa boleh timbul? Tetapi sauh tenggelam dalam air. Air tenggelam pula. Kenapa sauh boleh tenggelam? Sedangkan sauh dengan kapal berat lagi kapal daripada sauh. Lepas tu pula macam mana sauh tu boleh ada kat atas kapal? Kan tak tenggelam pula dia masa tu. Lepas tu bila kita turunkan ke bawah baru pula dia tenggelam pula. Kapal tu masih kat atas lagi. Kenapa? Mengapa tu? Jadi mari kita lihat contoh lain. Keselamatan dan penternakan tu adalah contoh-contoh aplikasi tadi kan. Yang ini keselamatan. Pakai jaket keselamatan perenang. Ni biasa warna kuning lah ataupun warna hijau pekat terang tu. Penternakan, sangka ternakan ikan. Okey. Bagaimanakah ketumpatan diaplikasikan dalam situasi di atas? Ini merangkumi 7.1.1 dan 7.1.4. Okey, macam mana? Okey, tu contoh dia tanyalah. Jadi kita nak tengok eksperimen bawah. Kita tengok eksperimen bawah. Okey, nanti saya terangkan dulu yang kat atas. Saya terangkan dulu kat atas ni. Okey, kapal ni sebenarnya dia kurang tumpat daripada air. Tumpat tu ataupun tumpat ni sebenarnya bukanlah bermaksud berat. Kita tak boleh cakap kapal tu lagi berat jadi kapal tu lagi tumpat. Tak boleh. Sebab berat ataupun jisim ni dia tak mempengaruhi ketumpatan. Sebenarnya contoh jarum yang nipis tu, yang ringan tu, yang awak boleh pegang beratus-ratus kat tangan, jarum tu, dia adalah lebih tumpat daripada air. Sebab dia boleh tenggelam. Tapi awak pegang pelampung yang besar tu kat badan awak, dia boleh terapung pula dekat atas air. Dan kalau nak kata berat, contohnya dari segi berat, itu tadi dari segi saiz lah. Kalau dari segi berat contohnya,
Kapal ni dah tentu lagi berat daripada sauh ni. Tapi kapal boleh terapung. Tapi sauh lagi boleh tenggelam. Ini sebenarnya ada kaitan dengan ketumpatan, iaitu jisim bahagi dengan isi padu. Maksudnya kalau dia berat ataupun jisim lain, untuk tahun 3 kita panggil jisim. Kalau benda tu berat tapi isi padu dia besar, kan? Jadi bila kita bahagikan nilai jisim dengan isi padu, jadi nilai ketumpatan dia jadi kecil. Contoh kalau kapal ni dia punya berat dia 100 kg. Contoh 100 kg. Tapi kapalnya besar, isi padu dia besar sebesar 1000 cm padu. Kan, maksudnya dia berat dia 100. Tapi dia punya besar dia 1000 cm padu. Jadi bila 100 bahagi dengan 1000, dia akan jadi 0.01. Dia akan jadi kecil lah nilai dia. Jadi berat air ataupun ketumpatan air adalah 1 gram. 1 gram per cm padu. Contoh, jadi bila kita bandingkan, kalau nilai dia tak sampai 1, contoh kita bahagikan 100 bahagi 1000, kan, dia akan jadi 0, berapa. Jadi maksudnya dengan konsep itulah kita belajar ketumpatan ni. Maksudnya dia lagi kalau ruang dia lagi luas ataupun isi padu dia lagi besar. Sebab tu kita kena belajar isi padu sebelum ni. Bila isi padu dia lagi besar daripada berat dia ataupun jisim dia, jadi sebab itu dia boleh terapung. Macam sauh ni, dia punya jisim berat sangat, tapi dia punya benda kecil je, sebab tu dia tenggelam. Tak kena dengan badan dia, kan. Badan dia kecil tapi benda ni berat. Kalau kapal ni, dia jisim dia besar, berat, tapi sebab kapal ni besar, bila jisim tu bahagi dengan benda yang besar, dia kalah. Jadi dia dapat 0, berapa. Maksudnya dia lagi tak tumpat. Jadi sebab tu dia boleh terapung. Sebab tu lah kita tengok ada kapal-kapal kargo, kan, dia bawa barang-barang kargo. Dia boleh, macam mana kapal yang berat tu boleh lalu dekat atas air, sedangkan barang-barang kat atas dia boleh tenggelam kalau masukkan dalam air. Okay. Sama lah juga konsep dengan perenang ni. Jadi benda tu mungkin agak sukar untuk awak faham, tapi tak apa, saya terangkan secara general dululah. Okay. Macam kita kat sini kan, ikan punya sangkar ni, kan, macam mana kita boleh duduk kat atas sangkar tu? Sebab ada bola, ada bekas warna biru tu. Bekas warna biru tu, bekasnya kan besar. Nampak tak? Bekasnya besar, kan. Istinya bekas tu berat, tapi besarnya lebih besar daripada berat dia. Jadi sebab tu dia boleh terapung, dan kita pun boleh duduk dekat atas ni, kan, nak tengok ikan-ikan tu. Tapi kalau kita tak duduk atas ni, kita akan tenggelam. Macam jaket keselamatan ni, kalau kita tak pakai jaket, kita tenggelam. Tapi bila kita pakai jaketnya besar, kan, jaketnya besar, tapi bila kita timbang jaket tu tak berapa berat sangat, walaupun dia besar. Jadi bila besar dia kalah dengan berat, bila berat dia kalah dengan saiz dia yang besar, maka dia akan tenggelam. Dia akan terapung lah. Sebab bila berat kalah dengan saiz, biasa dia akan terapung. Okay. Okay. Mungkin agak sukar untuk faham, tak apa. Nanti kita akan terangkan. Mungkin akan datang awak akan lebih faham lah kalau awak faham. Kalau awak tak faham, tak apa. Ini sebagai pendedahan kepada awak berkenaan dengan ketumpatan. Yang penting kat sini awak kena tahu bahawa ketumpatan tu maksud dia, dia boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian lah. Ni contoh-contoh aplikasi dia. Okey, jom kita pergi kepada soalan buku aktiviti terus. Projek dia tu nanti kita akan ceritakan lah. Okey, jom kita lihat kat sini muka surat ni, kita dah sudah, kan. Okey, kita pergi kepada muka surat aplikasi ketumpatan. Okey, Aisyah telah memasukkan bola pimpong ke dalam akuarium. Okey, bola pimpong ini tidak tenggelam dalam air. Dia kata, bola pimpong tak tenggelam dalam air. Ni muka surat berapa tadi? Lupa nak cakap. Muka surat 67. Okey, alright. Jawab soalan berikut. Mengapa bola pimpong timbul dekat permukaan air? Bola tu dia besar, tapi dia ringan, kan. Dalam jisim dia kalah dengan isi padu dia. Jadi bola pimpong kenapa dia timbul? Jawapan dia, bola pimpong kurang tumpat berbanding air. Saya ulang, bola pimpong kurang tumpat berbanding air. Okey, dapat Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 2. Cadangkan satu bahan yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam akuarium Aisyah. Mengapa? Jadi kita masukkan apa? Masukkan je lah batu, kan. Tulis kat situ batu. Okey, batu. Kenapa? Jawapan dia, batu lebih tumpat daripada air. Saya ulang, batu lebih tumpat daripada air. Okey, kalau awak nak jawab jarum pun boleh. Jawapan dia sama, jarum lebih tumpat daripada air. Awak nak masukkan nak masukkan apa lagi yang boleh tenggelam? Klip kertas contohnya, kan, yang boleh tenggelam. Okey, kita ambil yang mudah lah. Kita ambil
Guli contohnya. Sebab dalam akuarium ada guli kan biasanya kan. Okey, guli. Jawapan dia kenapa guli? Jawapan dia kerana guli lebih tumpat daripada air. Sama je jawapan dia. Sebab dia lebih tumpat, sebab tu dia tenggelam. Okey, jadi awak boleh pilih jawapan. Mana-mana jawapan pun boleh. Yang penting dia punya bahan tu betul lah. Boleh tenggelam dalam air. Okey, yang kedua, perhatikan gambar dan lengkapkan ayat di bawah. Okey. Pelampung keselamatan dapat menyelamatkan nyawa. Kerana, kenapa? Okey, pelampung keselamatan ni dia kurang tumpat daripada air kan? Okey, jadi jawapan dia kerana pelampung keselamatan kurang tumpat berbanding air. Pelampung keselamatan kurang tumpat berbanding air. Okey, titik. Sambung lagi. Pelampung dapat menimbulkan. Sekejap, saya fikir jawapan yang paling cantik sikit. Pelampung dapat membantu manusia timbul di air. Okey. Saya ulang. Pelampung keselamatan kurang tumpat berbanding air. Titik. Pelampung dapat membantu manusia timbul. Okey, di air. Pelampung dapat membantu manusia timbul di air. Ayatnya lebih kurang macam tu lah. Jadi awak cuba tulis elok-elok lah. 2 ayat tu je. Okey, kalau tak muat sambung bawah ni. Okey, ini merangkumi 7.1.1, 7.1.2 dan 7.1.4. Okey, sebenarnya walaupun kita belajar satu muka surat je kat buku teks tadi, tapi dia sebenarnya sangat-sangat penting. Jadi pada kelas akan datang kita akan sambung lagi dengan buku teks muka surat 103. Ada projek kapal selam ni. Ini mungkin tengok pada cikgu awak lah. Kalau cikgu awak suruh buat, nanti awak buat. Kalau tak pun awak boleh buat sendiri kat rumah lah. Okey, jadi kita akan sampai 102 saja. Okey, nantikan video terbaru daripada saya. InsyaAllah kita akan bincangkan berkenaan dengan projek kapal selam kat bawah ni. Dan kita akan bincangkan juga dengan buku aktiviti yang akan muka surat seterusnya lah. Okey, nantikan video terbaru daripada saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.